Okey, soalan seterusnya daripada Hafizul Ilmi. Pembunuh adalah orang yang terhalang daripada dapat harta pusaka. Jika seorang bapa meninggal disebabkan kemalangan dalam kereta yang dipandu oleh anaknya, adakah anak tersebut menjadi orang yang terhalang mendapat harta pusaka? Seolah-olah anak yang mandu tadi minta tercuai dia, membunuh ayah dia, macam mana? Itulah itu dia baru ni sedikit viral Ustaz Muaizat sebut benda ni, dia jawab soalan sebenarnya. Okey. Penghalangan pusaka ni salah satu yang menghalang seorang mendapat pusaka ialah dia panggil pembunuhan, al-qatil la yarith ataupun la yarithul qatil. Tidak mewarisi bagi orang yang membunuh, selain daripada perbezaan agama lah. Dia ada perbezaan agama dan waris yang membunuh waris yang lain tu dia terhalang. Dan perbahasan tentang membunuh, istilah dia bunuh, tapi sebenarnya bunuh tu dia banyak. Dia ada bunuh dengan sebab. Itulah yang menjadikan saya suka sebut sebagai penyebab kepada kematian. Dan kalau mengikut mazhab Syafi'i, memang sesiapa waris yang menjadi penyebab kematian kepada waris yang lain, dia memang terhalang. Dalam contoh yang diberi tadi ialah dia bawa kereta, kemudian dia cuai, ataupun orang lain cuai, bukan dia pun, orang lain yang langgar dia, ataupun kalau Ustaz Muaizat dia kata dia bonceng bawa mek dia, kemudian terlanggar bonggol di tengah malam, mek dia meninggal dunia. Jadi dia terhalang daripada menerima pusaka mek dia, adalah mak dia. So memang dalam perbahasan ini mazhab Syafi'i dia strict. Ini pun saya selalu highlight, mazhab Syafi'i dia memang strict. Sesiapa sahaja waris yang menyebabkan kematian waris yang lain, maka dia terhalang walaupun tidak sengaja. Dalam situasi tadi pun memang tidak sengaja. Dan bahkan ada kes di Mahkamah Syariah, seorang anak yang bawa kereta menyebabkan kemalangan dan ayah dia meninggal, dan dia reveal di Mahkamah Syariah, dia kata punca kematian adalah kemalangan dan dia yang memandu. Dan maka Mahkamah Syariah keluarkan sijil faraid, dia terkeluar daripada senarai waris. Berhati-hati mandu. Itu dia panggil kifarah, dia panggil. Mazhab Syafi'i melihat kecuaian itu, apabila berlaku kecuaian itu, dia adalah kifarah. Dia tidak berdosa sebab dia cuai, ataupun dia tak cuai pun. Ialah bonggol tengah malam, lubang tengah malam, tak letak tanda ke apa, bukan dia, maknanya diputuskan dia tidak cuai dan diputuskan dia tidak bersalah, tapi dia still menyebabkan kematian itu. Bahkan kalau saya pergi lebih detail lagi dalam ulama-ulama faraid, dia sebut contohnya abang dia jadi hakim, adik dia tu OKT yang melakukan jenayah kita kata senjata api ke apa, maka si abang pun menjatuhkan hukuman bunuh kepada adik dia. Dan adik dia tak ada isteri, tak ada apa. Abang tu adalah salah seorang waris. Abang jadi hakim pun tak dapat terima sebab abang dia yang menjatuhkan hukum mati. Sampai tahap tu mazhab Syafi'i bahas. Padahal bukan dia hanya menjalankan tugas, tapi mazhab Syafi'i dia ketat. Kecuali di mazhab Maliki kalau pembunuhan itu tidak sengaja, maka masih lagi mewarisi. Sebab itulah saya sebut benda ni, kerajaan perlu campur tangan. Maka kalau kita nak ikut mazhab Maliki, kita kena buat enaman faraid ataupun akta faraid. Di Malaysia macam mana? Di Malaysia ni kita mesti kena ikut Syafi'i lah. Maknanya pemandu anak tak dapat lah. Kalau dia reveal kepada Mahkamah Syariah akan mengeluarkan dia daripada senarai waris. Kita tak boleh mandu ayah yang ada banyak harta. Dia sebenarnya sebagai tanda berhati-hati ataupun cuma dalam kes yang disebut kepada saya tu, anak tu dia dapat juga lepas tu kemudian sagu hati daripada adik-beradik dia dah. Cuma dia selaku yang orang kata jujur, dia kemukakan benda tu dan Mahkamah Syariah. Sebab tu kalau saya bawa kes ke Mahkamah Syariah untuk sijil faraid pun, memang hakim akan highlight sebab kematian tu. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita just bagi sijil mati. Kadang-kadang kita tak faham doktor tulis benda, dia termah kedoktoran tu, hakim pun tak faham kalau kita tak explain. Jadi kalau melibatkan kematian
accident ke apa, kita kena explain kepada hakim ia melibatkan accident apa, tetapi tidak ada waris-waris faraid yang terlibat, dia adalah waris-waris yang lain. Sebab hakim nak tahu benda tu. Sebab hakim nak tak nak bila tidak ada akta, tidak ada statute, maka dia kena ikut mazhab Syafi'i lah, kecuali diperlis. Perlis dia sebut Ahlus Sunnah wal Di Jamaah. Malaysia, Mahkamah Syariah masih lagi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lah, kecuali diperlis lah. Sebab perlis dia sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tak sebut Tu mazhab Syafi'i. boleh beralih ke mazhab. Kalau diperlis peguam syar'i kena pandai lah. Dalam kes ini tuan, kita berpegang kepada mazhab Maliki. Bla 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 lah, kalau lantik saya lah mahal lah sikit orang. Sebab kita nak bagi kat dia. Sebab polis kita ada ruang untuk hujah. Kalau di negeri lain, enakmen tak beragama Islam tu memang Ada letak. rek negeri Perlis ni. memang di negeri lain enakmen tu letak kalau lakiuna prioriti kepada mazhab Syafi'i. Okey. Berarti nak tambah? Okey.